Yang kita nak ulas pun ada kaitan dengan benda ni juga. Berkenaan isu bendera ni. Saya nak ulas sikit. Semalam pun saya dah ulas lah sebenarnya. Tapi ada juga beberapa orang yang tak faham. Pakai baju Haji boleh. Itu tak apa. Kan? Tapi bila masuk pakai baju Haji ni, bila masuk dekat Titi pun dah bersalah kan. Orang tua ni bukan bahaya dia kata, tapi mempamerkan kebodohan pun tak dibenarkan oleh TikTok. Ini masalah dia. Bila dia pakai gambar Haji Hadi kan kena amaran juga. Bukan sebab bahaya, tapi TikTok tidak membenarkan kita mempamerkan kebodohan. Jadi mempamerkan gambar Haji Hadi ni seperti mana kita menyokong kebodohan. Jadi tak boleh juga dibenarkan, kan? Session bus bagi kat China tak apa. Betul Syabal. Syarikat China. Kan? Dia syarikat China dapat buat session bus di Kelantan. Tak apa. Kan? Itu bukan China komunis dia kata. Itu China Mujahidin. Yang buat terminal bus Kelantan tu, pekerja dia apa semua ni daripada China Mujahidin. Kan? Yang buat bendera dekat Pulau Pinang tu, tu China komunis tu. Tu China komunis. Yang datang ke Pinang ya, warga Cina datang ke Pinang ya mesti komunis. Mesti komunis. Tapi kalau warga Cina datang ke Kelantan, itu adalah Mujahidin. Kan? Beza saudara. Dia warga Cina ni dia ada kategori. Dia tengok negeri mana yang dia pergi. Dia macam tu. Nak bagi tahu alaon lah. Kan? Warga Cina kalau sampai ke Kedah ke, sampai ke Perlis, sampai ke Terengganu ke, sampai ke Kelantan, dia adalah warga Cina Baba. Masuk Islam dan Mujahidin. Dia semua tu baba-baba Melaka tu. Baba cakap Melaka tu kan. Yang datang ke negeri mereka. Tapi kalau warga Cina tu, ya, walaupun pelajar. Walaupun pelajar ke, kadet ke, masuk jejak kaki ke Penang, itu komunis. Kita kena lawan dia. Kan? Kena lawan dia. Itu style politik. Puak-puak lebay. Kan? Sebab itu kita katakan bahaya kalau dia jadi kerajaan. Bahaya dia jadi kerajaan. Bukan bahaya kerana Islam tu diangkat. Bahaya dia kerana Islam itu akan dipandang lebih buruk. Islam akan tercemar kalau puak-puak ni jadi kerajaan. Sebab dia hukum dia berubah. Hukum dia berubah. Kalau dia jadi kerajaan, saudara, kalau negara China tu datang melabur banyak kat Malaysia ni, maka dia akan sucikan China tu. Dia akan China ni seperti negara Arab Saudi. Dia akan fikir macam tu. Sebab China banyak melabur waktu dia kerajaan. Maka dia akan iktiraf China ni, dia kata, dia akan bacalah dari dalil. Dia kata, China ni tak salah sebenarnya. Kalau salah takkanlah Nabi begitu menuntut ilmu walaupun ke negeri China, dia kata. Dia tak kira lah. Kan? Hadis daif ke tak daif, dia tak kira. Jadi dia boleh buat dalil. Ada hadis menyatakan tuntutlah ilmu walau ke negeri China. Itu maknanya China ni mendapat pengiktirafan daripada Rasulullah. Dia akan kata macam tu. Kalau jadi kerajaan lah. Sebab apa? Sebab negara China banyak datang melabur. Kan? Dia kan kata China ni adalah negara yang Rasulullah sendiri sebut. Kenapa pula kita takut dengan China? Dia kata. Kalau dia kerajaan lah. Confirm dia kan guna alasan itu. Tapi kalau Arab Saudi pula tidak melabur, tak nak melabur kat Malaysia kita, Arab Saudi tu dia akan kata komunis. Arab Saudi nampak je Arab, dia kata. Walaupun dia berserban, berjubah, berjanggut. Abu Lahab pun berserban, dia kata. Abu Lahab pun berjanggut, Abu Lahab pun berjubah. Macam tu lah Arab, dia kata. Nama je Arab, dia kata. Tapi fahaman, ini pro-Israel lah, Arab Saudi pro-Israel. Dia marah pada Arab. Kan? Sebab apa? Sebab Arab tak nak melabur dekat negara dia. Dekat negara kita, kalau dia jadi kerajaan. Jadi di situlah imej Islam akan tercemar. Orang yang pemimpin yang macam itu. Ya, yang tak ada prinsip, yang hanya menghukum ikut kepentingan dia. Dia di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak. Arab ke China ke Amerika ke Rusia, dia berkawan semua. Tapi walaupun dia berkawan, prinsip dia tak jual. Kan? Dia pergi Amerika. Walaupun dalam negara kita ni, Amerika antara pelabur yang paling utama. Negara kita yang terbesar. Kan? Amerika ni. Tapi walaupun terbesar pun, bila Anwar pergi ke Amerika Syarikat, bercakap dengan Presiden Amerika Syarikat, dia tak berubah prinsip dia. Kalau dia kata dia marah dengan Israel, dia kata dia marah dengan Israel. Kan? Kalau dia sokong Hamas, dia beritahu dia sokong Hamas. Apa yang disebut kat Malaysia, macam itulah disebut depan Biden.
Maknanya prinsip tidak berubah. Walaupun dia tahu dia ada risiko. Bila masa je mereka kalau bengang dengan Malaysia, dia kata okay, you sound macam ini, saya akan bagi tahu dengan semua pelabur keluar daripada Malaysia. Boleh je kalau mereka nak buat macam tu, kan? Tapi bagi Anwar itu tak penting. Bagi dia suara rakyat Malaysia, kehendak rakyat Malaysia hendaklah dinyatakan walaupun di hadapan pemimpin-pemimpin yang bukan Islam. Inilah semangat yang Allah berikan, yang cuba Anwar ambil, walaupun tak sepenuhnya, tapi sedikit sebanyak Anwar ambil semangat Nabi Musa AS. Bila Allah perintahkan Nabi Musa menghadap Fir'aun, Fir'aun ni orang yang paling zalim, kejam, kan? Tapi Allah perintahkan Musa jumpa Fir'aun, tapi bercakap baiklah di hadapan Fir'aun, kan? Nabi Musa diperintahkan jumpa. Kita tak katalah Anwar macam Nabi Musa, tak, jauh saudara. Tapi semangat itu, maknanya kalau berdepan dengan Nabi Musa, boleh berdepan dengan Fir'aun, aku ni lebih kecil aja, kan? Anwar Ibrahim ni, takkan dengan Biden pun aku tak berani. Sebab itu dia berani. Depan Biden, dengan kansler Jerman, Perancis, apa lagi, Rusia, semua negara-negara besar, dia pergi. Nada dia tidak berubah, sama. Bila dia ada wawancara dengan wartawan asing pun, nada dia tidak berubah, sama. Tetap berubah. Walaupun diprovokasi oleh wartawan, nada dia tetap tidak berubah, kan? Terutamanya dalam isu Palestin. Sehingga kan satu wartawan, siapa nama tu saya lupa nama dah, wartawan lelaki itu, lepas dia wawancara Anwar, masa tu Anwar pergi Pakistan, tak salah. Lepas dia wawancara Anwar, India ke Pakistan, dia pergi tu lagi. Lepas dia wawancara Anwar, dia kata dunia ni kalau ada 10 orang, kan, ada orang yang seperti Datuk Seri Ibrahim, dia kata umat Islam, keamanan dunia akan dapat kita lihat kalau ada pemimpin dalam dunia ini yang seperti Datuk Seri Ibrahim. Ini wartawan barat saudara, kan? Dia sendiri hasil daripada temu bual Datuk Seri Anwar, dia tengok konsisten Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan? Prinsip dia, ketegasan dia menyatakan pendapat itu tidak berubah. Dia tak macam pemimpin kita sebelum ini. Dekat negara kita bukan main berkokok macam hero, pergi kat luar lagi dia pusing-pusing kan? Pusing nak play safe, takut nak cakap benda yang benar depan negara-negara besar. Bagi Anwar tidak, kan? Itulah sebab tu kita katakan kalau bagi lebay jadi kerajaan berat saudara. Pasal lebay ni dia kira siapa yang boleh bagi untung kat dia boleh sokong, tak ada masalah. Macam saudara sebut tadi, kan? Ya dia anti sangat pasal bendera Cina ni. Seolah Cina ni, bila Cina je komunis, kan? Nampak bendera je tak boleh. Ini puak yang jumut ni saudara, dia kalau pergi tengok sukan bola sepak ke perlawanan bola sepak antara pasukan Malaysia dengan pasukan China, penyokong China sana kibar bendera dia, pasukan Malaysia belah sini kibar bendera Malaysia. Dia akan kata pok ramainya komunis. Dia jenis ni bodoh, kan? Sukan banyak kita tengok, perlawanan badminton, Piala Thomas ke Piala terbuka Malaysia, bila pemain China jumpa pemain Malaysia di final, penyokong China kibar bendera China, beri sokongan. Komunis tu dia tahu, kan? Sukan pun nak dipolitikkan, sukan pun dia nak main sentimen, kan? Sebab kejumudan, jumut. Sebab apa? Pemimpin mereka tak pernah hajar pun sifat berlapang dada, kan? Pimpin tak pernah hajar pun yang apa Islam nak. Islam pun kata, sikap menghormati sesama kaum. Takkanlah dengan bendera pun kau nak cop orang komunis. Jadi bodoh sangat. Saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Menteri Besar Perak. Menteri Besar Perak kata apa? Isu bendera dalam yang dalam program yang dianjurkan oleh Persatuan Guangdong. Ini program tahunan. Dipanggil program tahunan Persatuan Guangdong Sedunia ni. Dia bukan di Penang saja. Sebelum ni dia pernah buat di Perak, dia pernah buat di Johor tak salah. Dia bergele-gele lah, ada 2-3 negeri. Yang dianjurkan setiap tahun program ini, kan? Dan kali tahun ini dibuat di Pulau Pinang. Program tersebut dinamakan program Malam Perarakan Guangdong Sedunia, kan? Jadi berlakulah insiden itu. Apa insiden dia? Ada warga Cina yang terlibat dalam program tersebut mengibarkan bendera Cina. Berapa orang warga Cina? 17 orang warga Cina. Bila warga Cina datang ke Malaysia, bila buat persatuan macam ni, dia tengok program sedunia. Jadi bagi mereka, orang warga Cina bukan tahu sangat undang-undang PBT, dia tak tahu undang-undang tempatan, kan? Dia tak tahu undang tempatan, jadi dia
semangat patriotik daripada negara dia, bila dia pergi ke program itu, dia kibarlah bendera dia. Cuma kita akuilah kesilapan penganjur. Sepatutnya penganjur, dia tahu sebab penganjur ni warga negara Malaysia. Dia tahu undang-undang itu. Sepatutnya bila nampak warga Cina kibar bendera dia, sepatutnya dia boleh bagi tahulah, boleh maklum kalangan dia orang. Kan? Oh, undang-undang kami tak benarkan. Tak benarkan mengibarkan bendera mana-mana negara secara terbuka. Kan? Bagi tahulah, jangan biarkan. Sebab kamu tahu undang-undang. Nak salahkan warga Cina tak boleh, pasal dia dah tahu dia warga Cina. Datang ke Malaysia, bukan semua undang-undang tempatan dia tahu. Macam kita lah bila kita pergi New Zealand, kita pergi Australia, kita pergi Amerika. Ya, dekat kota London tu contoh. Kita nak nyambut hari kebangsaan di Malaysia, tapi kita berada di Amerika. Maka kita pakat dengan kawan kita, jom kita berarak dekat London, kita bawa bendera kibar Jalur Gemilang berjalan. Kan? Kalau undang-undang London tidak salah, tidak ada masalah lah. Tak ada siapa yang bising. Tapi kalau di undang-undang di situ tidak membenarkan ya, perarakan dengan bendera negara asing, maka kita akan diambil tindakan. Tapi apakah salah kita? Kita tak salah pasal kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu bahawa ada undang-undang yang melarang dia. Yang tahu sepatutnya bagi tahu. Jadi dalam isu di Filipina ini saudara, penganjur lah yang kena bagi tahu sepatutnya. Dan hari ini semalam penganjur telah pun mohon maaf. Okey, mohon maaf satu kira, dan polis pun telah siasat. Dia mohon maaf. Dia bukan Islam. Dia mohon maaf. Kan? Tapi yang Islam ni, lebay kelarah Razman ni, dia Islam. Dia fitnah. Dia bukan mohon maaf, dia fitnah pula dengan Komeng. Dia kata dengan Komeng pula buat. Ni perangai lebay. Lagi teruk pada penganjur tu. Lagi teruk pada yang buat bendera China tu. Kan? Yang buat bendera China tak ada apa. Dia salah dari segi undang-undang. Ya, pasal dia tak tahu dia warga Cina. Kan? Penganjur pula, dia pun salah tak bagi tahu dengan warga Cina itu. Dan dia minta maaf. Tapi Putrajaya Pah Perak ni pula saudara, dia lakukan dosa yang besar. Menfitnah. Lagi besar daripada orang berarak tu. Hukum berarak dalam Islam buat bendera tak salah, tak haram. Tak haram. Hukum dia tak haram. Kan? Siapa kata haram? Kan? Bawa bendera PAS, haram hukum dia. Bawa bendera PAS, haram hukum dia. Tak salah. Bendera PAS bukanlah Al-Quran. Kan? Boleh pegang. Kalau kita hadiah besar pun boleh pegang bendera PAS saudara. Kan? Buat tempat duduk pun tak apa, ambil bendera PAS buat tempat duduk ataupun buat istinja. Kan? Pergi ke mana-mana tak ada air. Contohnya kita pergi Kelantan, ya, beberapa daerah yang air tak ada. Kan? Air tak ada, apa tak ada. Memang tak ada air. Tiba-tiba nak terberak kan? Tak ada benda nak buat istinja. Nampak selai tepi jalan tu bendera PAS berkibar bendera PAS kan? Hukum dia apa? Kena carilah bahan untuk kita bersuci. Nak tak nak ambil lah bendera PAS. Sapulah buat istinja. Apa masalahnya? Yang tak boleh Al-Quran. Al-Quran tak boleh. Sebitan ketah Al-Quran ke hadis kitab belum tak boleh buat bahan istinja. Tapi bendera PAS boleh. Kan? Boleh. Koyak sikit-sikit kan, sapu dekat bontot. Kan? Kalau air tak ada, siapa suruh tak uruskan air? Kan? Terpaksalah bendera buat bahan istinja. Itu contoh saya bagi. Kan? Maknanya letak bendera tu tak salah. Kibar bendera tak salah. Yang salahnya bawa kibar bendera, kami memperjuangkan komunisme. Kami perjuang komunis sambil berak Kuala Pinang. Tu boleh pertikaikan. Boleh kita pertikaikan. Setakat kibar bendera negara mereka dan mereka pun tak tahu ada undang-undang yang melarang. Tak salah. Tak salah. Yang salah jelas apa dia? Yang salah Razman. Salah. Pertama sekali dia orang Melayu. Yang kedua dia orang Islam. Yang ketiga dia tu lebay, janggut panjang. Putrajaya pula tu. Takkan tak tahu hukum fitnah. Yang dia pergi fitnah tu pula orang bukan Islam. Dia kata dengan Komeng terlibat. Buta je kena saman dengan Komeng. Padahal engkau. Kan? Engkau di antara tokoh PAS yang paling banyak sekali kalah fitnah. Tak puas-puas lagi. Sebab apa tak puas saudara? Sebab dia tahu. Kalau dia kalah fitnah pun yang bayar saudara lah. Walau tak bayar. Sebab tu dia berani fitnah. Cuba kalau saudara tak bantu dia. Kan? Habis dah duit dia saudara. Habis dah duit dia. Kan? Tapi sebab saudara bantu, dia kalah fitnah saudara bantu. Dia kalah fitnah saudara bantu. Sebab tu dia tak serik-serik. Kan? Itu hari nyari-nyari kena ngano Ibrahim 5 juta. Kan? Kalau kena 5 juta itu hari, jual saudara dalam tak cukup. Jual saudara dalam dia tak cukup, jual saudara dalam bini dia tak cukup, jual saudara anak-anak dia tak cukup, jual saudara dalam unit-unit amal dekat Perak tak cukup nak bayar 5 juta kalau no saman itu hari.
Tapi Anwar maafkan. Anwar maafkan. Sebab apa Anwar maafkan? Sebab dia minta maaf. Bukan Anwar saja maaf. Sebab dia minta maaf, dia melutut, menyembah, mengangkat-angkat kat mahkamah. Minta maaf. Kan? Masa tu maruah ada. Londeh habis dah. Habis londeh dah. Kan? Pasal kau fitnah orang, kemudian kau mengangkat minta maaf, maknanya maruah kau terbagai habis. Kalau boleh digambarkan umpama telanjang. Bayangkanlah Razman telanjang mengangkat depan Anwar. Macam tu lah rupa dia lebih kurang. Kan? Minta maaf. Ampun kami penunggu gua. Ampun kami penunggu gua. Ampun kami penunggu gua. Macam tu. Anwar pun baik hati, maafkan. Ada dia serik. Dia tak serik. Dia fitnah komen pula. Dia fitnah komen pula. Dia nak test. Apakah komen akan menjadi seperti Anwar akan memaafkan dia nanti. Dia nak test. Tak apalah, bagi dia test. Kan? Kalau boleh komen letak sikit. Tinggi-tinggi sikit. Kan? Lepas tu tengok dia akan merangkak depan pemimpin DAP. Berapa ramai pemimpin lebay minta maaf dengan DAP saudara? Saudara boleh google. Berapa ramai lebay-lebay ni melutut dengan DAP? Sembang lah. Kan? Dia hentam-hentam DAP lah sekali bila fitnah DAP minta maaf. Kan? Ni tak lama lagi ni. Al-Mastura, Al-Mas'un, Al-Buayan. Tak lama lagi kena lah minta maaf lah tu. Yang kata, goeng sepupu cimpeng. Antonik sepupu cimpeng. Mulut dia kalau cakap geram. Tengok mulut dia pada geram lah saudara. Bukan mulut kita geram dia comel. Tak. Kan? Kalau sebelah kita nak kita kuti-kuti mulut dia tu. Geram tengok dah lah muka tu, muka blur muka kan. Sepupu cimpeng. Antonik sepupu cimpeng. Ya adik kakak, ya perempuan, kaum muslimin muslimat. Anthony Luke tu sepupu cimpeng. Teresa Kok tu sepupu cimpeng. Takbir, takbir, kata Balaon. Kan? Sebab kata Mastura, ustazah, tak kalau ustazah bohong. Tengok tu tudung dia labuh tudung tu sampai kat lutut tudung dia. Tudung dia punya labuh sampai kat lutut. Jubah tengok jubah dia pakai. Stokin lagi. Macam hantu stokin. Sampai ke lantai dia punya jubah. Takkan dia nak menipu. Tengok muka dia baik kan, lembut dia muka dia. Saudara-saudara kaum muslimat, kita naklah faham ya, Teresa Kok tu sepupu cimpeng. Takbir, kata Wan. Anthony Lok tu sepupu cimpeng. Takbir. Tu, mulut-mulut puaka. Takkan ke betina, mulut jahat. Sebab apa? Mereka ada pemimpin-pemimpin mereka ya, yang jahat-jahat. Ni yang merosakkan PAS. Saya nak beritahu. Ini yang merosakkan PAS. Orang yang ada agama, ya, setinggi mana lah agama dah. Bila masuk dalam PAS, dia jadi bodoh, saudara. Ya. Sebaik-baik manusia, bila masuk dalam PAS, dia otomatik jadi jahat. Sebab apa? Mereka mengekalkan pemimpin yang jahat. Apa contoh ada? Ustaz Zamri Mantau. Dia bukan ahli politik asalnya. Ya. Dia guru agama. Masa kita kecil-kecil dulu, nama dia hebat. Ya, keluarlah ATM mengajar muqaddam, mengajar kita agama, belajar tajwid. Kan? Hebat. Memang kita pun suka tengok dia mengajar. Cakap dengan budi bahasa budak anak murid kan. Anak murid, ustaz dengar ya. Baca alhamdulillah. Tengok lidah ustaz, tengok lidah ustaz. Alhamdulillah. Tengok lidah ustaz, dia punya makhraj macam mana. Memang bagus dia mengajar tajwid. Sebelum dia kenal politik. Tapi bila dia masuk politik, masuk lebay, dah tak ada lah lidah dia ni. Tak ada dah. Bahkan lidah dia menjadi lidah-lidah syaitan. Dia mewakili lidah-lidah syaitan. Bila dia bercakap fitnah. Bukan kita kata fitnah. Saudara boleh tengok ceramah dekat YouTube. Memang dia fitnah. Kan? Sambil dia garuk telur je. Kan? Pakai jubah, tak pakai seluar dalam. Gatal. Kan? Duduk berdiri tu. Tuan-tuan dan perempuan garuk telur ni. PMX kita ni, dia hutang dengan IMF. Negara kita bergantung dengan Bank Dunia. IMF, hutang dengan IMF. Sambil garuk telur. Takbir, takbir, kata Balaon. Itu sisi pembodohan yang tak pernah selesai. Yang tidak pernah berkesudahan yang berlaku dalam PAS. Sebab apa? Sebab mereka masih mengekalkan pemimpin-pemimpin seperti Haji Hadi ni. Ya, seperti Ustaz Tarim Tuhaman. Ustaz Tuhaman pun asalnya dulu hebat saudara, dia tokoh agama. Kita masih ingat lagi sewaktu di zaman-zaman Ustaz Ismail Kamus, Dr. Hasanah Ali dalam forum Perdana Islam. Tuan Tuhaman ni antara panel yang orang tunggu-tunggu dengan ilmu dia.
Dia bukan tak hebat, saudara. Sebelum dia kenal politik, sebelum dia kenal Haji Hadi ni, dia hebat. Tapi bila dia masuk politik, ya Allah, macam tu level Toman. Ha? Kita tak petikan katik dia. Memang dia katik pun, bukan fitnah. Tapi tak kisahlah kalau kamu katik. Pendek-pendek kamu pun kurang-kurangnya panjanglah akal. Tapi tak. Dah lah katik. Ilmu pun katik. Ini masalah dia. Fitnah pula tu. Duduk dalam parlimen, duduk fikir apa aku nak bahas hari ni. Kan? Ni orang tengah bahas belanjawan ni. Apa aku nak bahas? Nak cerita apa? Nak cerita ekonomi? Aku tak reti. Kan? Macam nak cerita ekonomi. Keuangan. Ana tak reti keuangan ni. Fikir-fikir. Tu dah. Kita nak cerita pasal Anwar tak ambil gaji. Tu dapat kat dia otak dia. Makan. Kan? Dia tak fikir. Ahli Parlimen Kebangsaan dia tak fikir. Aku nak cerita sekarang ni masalah kebangsaan ni. Macam mana nak atasi masalah air, nak minta tambah bajet sikit dalam Jawa ni, kalau boleh nak masalah air, nak pasang pementong banjir sikit ke, besarkan sikit sungai ke, apa ke, jalan raya. Patut fikir kat parlimen macam tu lah, tentang rakyat dia kat kawasan parlimen tu. Ataupun kat Jengka, dia ada Jengka juga di Pahang. Dia ada 2 rumah saudara. Lebay ni bukan bini, 2-3 orang ya. Kalau boleh kawasan parlimen dan Dun pun dia nak ambil 2 lebih. Dun dia lah kat Pahang, parlimen kat Kelantan. Kan, seolah-olah pacar hebat sangat bekerja sampai boleh jaga 2 tempat. Kan, kalau dia tu hebat bekerja macam Anwar Ibrahim tak apa juga. Ini parlimen 1, Dun 1, 2 tempat dia nak jaga. Kan? Kalau menang parlimen, kalau PN jadi kerajaan boleh jadi menteri. Ini perangai lepas, sebab tu dia ambil 2 kawasan dia bertanding. Macam tak ada orang kat Dun Pahang tu, macam tak ada orang lah jadi calon dah. Macam parlimen dekat Kelantan, macam tak ada orang dah jadi calon. Dia kawasan parlimen, Dun pun dia. Sebab apa saudara? Sebab lebay ni bijak. Walaunya yang bodohnya. Penyokong-penyokong di bawah, bila masa kau jadi calon? Bupak ni, muka-muka ni, dah tua-tua tu pun jadi calon juga. Berapa kali dia jadi calon kat Pahang ni? Jadi Dun. Banyak kali tuan-tuan. Pahang pun dia jadi wakil rakyat, kat Kelantan pun nak jadi wakil rakyat. Sebab apa? Ramai walau orang tak tahu sebab apa? Sebab dia dah fikir dah bapak lebay ni. Ya, aku bertanding parlimen, tujuan aku kalau PN menang, ya, hasil tebak atap ke, hasil daripada beli pelacur-pelacur politik ke, kalau aku menang jadi kerajaan, aku ahli parlimen, aku boleh jadi menteri. Aku kena bertanding parlimen lah. Tak puas jadi menteri alam sekitar dulu. Berapa bulan dah jadi menteri alam sekitar, baru nak tak ada apa ni, empuk cushion di pejabat menteri. Kejap sangat duduk. Duduk kereta menteri, kereta resmi menteri, tak ada kedut cushion tu. Aku duduk belakang. Kan? Baru aku lepas adjust tempat duduk belakang menteri tu bagi tinggi sikit. Dah tak jadi menteri dah. Tak puas jadi menteri. Sebab tu dia bertanding parlimen. Kod lepas PRU 16 ni, PN jadi kerajaan, boleh jadi menteri lagi. Dun pula, sebab apa dia bertanding Dun? Sebab kalau lah dapat tawan Pahang. Kalau dapat tawan Pahang, Ambo lah MB boh. Kan? Sebab Ambo ahli parlimen. Ambo jadi menteri. Pahang pula kita menang. Ambo bertanding Dun, Ambo menang. Ambo lah MB boh. Siapa lagi MB? Ambo lah. Sebab tu tanding 2 saudara. Walaupun kan tahu. Tapi depan walaupun dia kata Ambo, kita bertanding 2 ni seperti kita nak berjihad. Saya tak kisah. Saya boleh jaga parlimen dengan baik. Saya boleh jaga Dun dengan baik. Janji tuan-tuan, penuhkan tabung milu. Dia senang je. Kan? Cuba tanya orang Jengka, apa perubahan di Jengka? Tempat dia bertanding, teman-teman. Tanya orang parlimen di Kelantan, apa perubahan di bawah teman-teman. Tak ada, saudara. Mana nak ada? Duduk dalam parlimen, cerita pasal gaji Perdana Menteri. Mana nak ada perubahan? Kan? Cerita pasal gaji orang. Engkau terdarah gaji. Sedap kau makan, tak cukup-cukup. Gaji kau makan, allowance kau makan. Lepas tu kau petikai pada orang lain tak ambil gaji. Ni apa ni? Perangai apa ni? Kalau tak busuk hati, perangai apa? Pertama sekali tuduh orang, petikaikan orang. Yang kedua, ada pula timbulkan persepsi bersangka jahat. Wahai dia ulama', dia tahu dalam Islam ni tidak boleh kita bersangka jahat. Dia bersangka jahat. Oh, walaupun tak ambil gaji, mungkin kot. Dia kata, ada transfer online lah, apalah. Tengok mulut.
Mulut bangsat, saudara. Daripada orang yang alim satu ketika dahulu, yang dihormati dengan ilmu dia, hari ini mulut dia lebih teruk pada pelacur. Pelacur tak macam tu. Pelacur sampai tahu, ambil gaji, tak ambil gaji. Kan? Lebih teruk, saudara. Sebab tu saya katakan, orang yang baik, yang sayang pada ilmu yang ada dalam dada, nak masuk parti PAS, fikir 2-3 kali dulu. Kalau kamu boleh masuk parti PAS, kalau kamu boleh ubah PAS, alhamdulillah. Kalau kamu masuk PAS, kalian nak ubah PAS itu supaya berjuang betul-betul ke arah Islam, itu tak apa. Tapi kalau masuk PAS hanya kerana slogan mereka, hanya kerana melihat pada perlembagaan mereka, hanyutlah korang nanti.